pergi kepada yang seterusnya. Ini adalah pemahaman. So pecahan-pecahan dia saya dah keluarkan. Okay. So soalan 2. Soalan 2 ada 4 soalan. Iaitu yang pertama, petikan rumusan. Okay, ramai yang tahulah soalan dia lebih kurang macam ni soalan dia. Ada 3 soalan macam ni. Yes. Wajib soalan yang pertama adalah soalan rangkai kata lah. Okay. Yang kedua, bahagian B ni adalah prosa moden. Prosa moden yang mana awak ada 4 daripada tingkatan 4 daripada tingkatan 5. Yang ni terdiri daripada cerpen dan juga drama. Okay. So maksudnya bahasa dia mudah difahami. That's why dipakai prosa moden. Right? Okay. So 2C adalah prosa klasik. Awak ada 2 sahaja. 1 daripada tingkatan 4, 1 daripada tingkatan 5. Okay. Prosa klasik susah. Kalau student saya dia dah tahu dah cerita dia. InsyaAllah. Dan 2D, puisi. Puisi ni tak adalah banyak sangat. 6 daripada tingkatan 4, 6 daripada tingkatan 5. Total 12. So semua 3 ini ada 22 prosa. Hasil penulisan. Alright. Jadi that's why buat checklist, saya dah bagi checklist tu, sekejap lagi kita akan tengok kat mana yang awak belum alert lagi. Right? So jom kita tengok sekejap. Okey, sedikit selitan ya Miss sedikit Alright. Cuma tadi ramai risau prosa klasik kan. Kalau awak nak tahu, kita punya panel hari Miss Z Kirana dia sangat pandai menceritakan pasal prosa klasik. So kalau korang nak faham prosa klasik dalam masa singkat, jangan lupa join seminar. Sila join kalau nak tahu. Miss Z. Ya, saya tamak kalau bab watak tu lah. Saya lah Sultan Melaka, saya jugalah penjahat, semuanya saya. Jadi betul. Saya sekali-kali je. Tapi tetap ratu di hati kami. Gitu. Ya, ratu ya. Okey, bukan pelakon, ratu. Okey, 2A pemahaman petikan. Okey, yang mana soalan dia awak tengok skop dia. Awak check mana yang awak dah okey, mana yang awak lemah awak bulatkan dulu Okey, 3 soalan yang mana soalan rangkai kata. Rangkai kata ni trust me lah, dia atas nasib awak. Perkataan itu awak faham awak akan buatlah Tapi ingat satu benda. Ada yang kata, cikgu kalau 2 patah perkataan dia bagi kena buat 2 patah perkataan ke? Tak, not exactly. Asalkan awak bagi tahu apa yang awak faham tentang rangkai kata itu. Dia tak exactly macam tu. Okey, soalan berdasarkan petikan adalah soalan yang kedua. Berdasarkan petikan adalah soalan 2. Okey, yang ini ingat sebab itulah arahan soalan dia akan kata apa? Dengan menggunakan ayat anda sendiri. Dengan menggunakan ayat anda sendiri. Jadi maksudnya awak ambil jawapan daripada petikan tapi tukar sikit. Contohnya hendak tukar kepada mahu. Ada satu patah perkataan yang berubah dah cukup dah. Okey. Sekejap. Ada satu soalan dia kata, nak tanya cikgu saya penanda SPM, dia kata tak payah tukar untuk prosa klasik, just ambil dari teks. Okey, awak kena faham dekat sini. Kenapa cikgu awak cakap macam tu? Sebab jawapan dia memang betul-betul ada dalam teks. Okey? Alright. Nanti yang tu saya akan ceritakan pada bahagian prosa klasik sebab saya tengah cerita pasal rumusan. Tapi soalan yang bagus, right? Okey. So yang ketiga adalah soalan kebat 4 markah. Satu benda tentang pemarkahan untuk ni, kalau dibagi 4 markah, soalan kebat dengan soalan petikan lah. Biasanya soalan kebat. 4 markah, isi yang perlu awak buat adalah 3 minimum. Isi sahaja tak perlu hurai. Isi sahaja tak perlu hurai. Nak hurai boleh. Just penat sikit je. Okay, takkan dikira. Satu markah untuk apa, Miss? Satu markah adalah untuk markah bahasa. Right? So, mestilah gramatis. Ibarat awak menulis karangan. Okay? So, buat macam satu perenggan macam itulah. Combine semua all together. Alright, so itu soalan 2A. So, ini saya tak nak ni lah. Okay, 2B. Okay, 2B adalah prosa moden yang terdiri daripada 4 daripada drama dan cerpen. Yang macam saya kata, 4 tu. Okay, saya akan keluarkan. Awak tengok yang mana awak ingat cerita dia, mana awak dah lupa. Okay, so yang mana pada bahagian tingkatan 4. Okay, tingkatan 4, awak ada jaket kulit kijang dari Istanbul. Tentang percutian seorang pemuda ke Istanbul dan dia kena tipu sikit. Okay, so ini dia. Munshi. Tentang bonda yang memartabatkan 2 perkara, bahasa dan agama dia. Okay. Yang ketiga, Kaduk Ayam dan Raja. Okay, tentang cucu kepada Pak Kaduk yang fightkan balik hak atuk dia yang kena orang kata kena rampas daripada pihak raja. Okay, ingat Betul. Okay, yang keempat, berkhidmat untuk negara. Ini tentang kamp PLKN ni lah, tentang PLKN. Aiman Akil yang tak nak pergi ke kamp PLKN. Okay, disuruh ayah dikeluarkan nama dia. So awak check sendiri, yang mana awak ingat, yang mana awak tak ingat. Yang ini masing-masing punya kisah lah. Okey, tingkatan 5 ada 4 juga prosa. Yang pertama, gerhana manusia. Tentang etika kedokteran yang telah dicemari oleh seorang doktor. Dia pilih kasih dalam merawat pesakit. Right, tentang darah. Zombie lah. Okey, kedua, Cinta Ahmad Mutawakil. Yang ini adalah tentang pejuang nasionalisme Melayu. Okey, pada zaman penjajahan British dan juga Jepun. Dan dia mati ditembak oleh komunis. Right, hipertensi. Hipertensi ni dia ni ada masalah terlalu obses dengan sains. Yang ini dia terlalu gilakan
teori graviti yang dikemukakan oleh Sir Newton kalau ingat. Okay, sampai dia menunjukkan tanda-tanda gila. Right? Okay. Ini nama dia Aiman juga. Okay. Bukan gila. Dia memang bukan gila. Sebenarnya dia ada ketumbuhan dalam otak. Okay. So, tapi yang ini bukan gila, insyaAllah tak keluar. Sebab bukan gila. Dah pun keluar. Okay. Bukan gila dah pun keluar dalam repeat paper hari tu. Okay. So, insyaAllah dia tak akan keluar yang sama. Right? Untuk bahagian ni tak akan keluar yang sama lah. Okay. Kita akan pergi kepada yang seterusnya. Okay. Soalan yang seterusnya. 2C. 2C adalah prosa tradisional. Yang mana satu daripada form 4, satu daripada form 5, right? So saya tuliskan, saya dah keluarkan 3 tempat kepimpinan melalui teladan. Cerita tentang Kertala Sari. Okay, saya assume semua okey lah, paling digurungi. Tak adalah, senang je lah. Okay, tingkatan 5, burung terbang di pipi sekelada. Diambil bersempena dengan nama peribahasa. Okay, tapi dia ada kaitan dengan jalan cerita itu. Ni maksud dia ada sikap terburu-buru actually. So dua bahagian ini, ada yang cakap tadi. Seminar All Out SPM berdurasi 209 jam yang meliputi setiap topik dalam setiap subjek beserta strategi untuk menjawab each and every single paper yang ada. Bermula 17 Disember, jumpa kami. Miss, cikgu saya kata soalan yang berdasarkan petikan itu, contohnya soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua soalan yang kedua adalah soalan berdasarkan petikan. 3 markah. Alright, so dengar sini. Cikgu suruh ambil bulat-bulat daripada petikan dalam prosa klasik. Mungkin cikgu awak cakap ambil je sebab takut awak hilang markah terus. Bukan cikgu awak kata wajib ambil daripada petikan. Memanglah jawapan daripada petikan. Tapi awak kena tahu bahasa klasik tidak diterima dalam bahasa standard pada hari ini. Awak kena pakai bahasa standard. So macam mana pun perkataan-perkataan yang simple seperti maka contoh, awak pakailah kemudian, seterusnya, something like that. Maksudnya jangan ambil 100%. Itu maksud saya. Dan awak kena tahu akan ada sebab kenapa dia kata pada bahagian arahan dengan menggunakan ayat anda sendiri, kalau macam tu budak 6 tahun pun boleh buat sayang. Jadi maksudnya kalau ada 20 patah perkataan, takkan satu pun awak tak tahu satu perkataan tu tukar dalam bahasa standard. Jangan boleh macam tu. Diorang ni salah faham ni, awak terlalu ambil direct. Jadi macam kalau macam kita kata Al-Quran sekalipun tak boleh pandang direct. Dia ada maksud tersirat. Boleh faham tak maksudnya? Right? Okay, jadi itu dia. Tukar sedikit. Janganlah ambil terlalu. Sebab ingat bahasa klasik adalah ayat songsang. Jadi ayat songsang sebenarnya sifat dia tak gramatis dan tidak digalakkan dimasukkan dalam karangan. Ayat pasif tak apa. Jadi itu je. Nak tambah apa-apa tak untuk bahagian prosa? Cikgu Syuk ke apa ke? Tak ada, okey. Ada. Mantap. Ada semua okey Alright. So itu dia. Kita akan pergi bahagian puisi. Okay. So ini adalah bahagian puisi terdiri daripada sajak, syair, gurindam, seloka atau pantun. Alright. Okay. So tengok jap yang ni. Okay, check mana yang awak dah pro, mana yang awak langsung lupa dah. Right, biasanya sebab dia banyak kan. Okay, yang pertama saja aku membaca lagi tentang seorang penulis yang sangat sedih dengan nasib bahasa Melayu di bumi sendiri dah makin terancam. Itu yang pertama awak check Okay, yang kedua, sajak www.cybermerdeka.com.my. Yang ni Trust Me tak payah baca sebab dah keluar dalam exam sebenar last year November. Jadi tak perlu lagi. InsyaAllah dia tak akan keluar lah. Right? Sajak gelanggang. Okay, gelanggang ini adalah tentang tanah air yang dia tak nak bagi penjajahan semula dan dia nak pelihara kemerdekaan yang diperjuangkan oleh nenek moyang dia dulu. Okay. Sajak sang gembala kuda tentang kekejaman gembala atau kekejaman pemimpin. So dalam bahagian sajak ini dia boleh direct dan juga maksud tersirat. Dia tengok. Okay, dia ada dua sebenarnya. Okay, kemudian syair Bidasari. Syair Bidasari ingat lagi tak tentang apa? Syair Bidasari ini adalah tentang raja yang sangat berjaya dekat dalam pentadbiran dia. Tetapi satu hari, negara dia telah musnah, diancam oleh seekor burung Garuda. Yes, betul. Burung serang sampai musnah. So itu ada tentang ujian, cabaran seorang pemimpin dalam kepimpinan. Keenam yang terakhir untuk Form 4 adalah Gurindam 12 fasa yang ketiga. Yang ini tentang apa? Ingat tak? Tentang adat-adat menjaga tubuh badan, anggota badan. Okay? Apabila terpelihara mata sedikitlah cita-cita. Okay? Hendaklah dipeliharakan kuping, maka kabar yang jahat tiadalah damping. Okay? Jadi yang itu. Yang ini senanglah. Yang ini banyak keluar dalam trial. Saya boleh katakan 60 to 70%. Okay? Dalam soalan trial seluruh Malaysia dikeluarkan Gurindam 12 fasa yang ketiga. But should be okay sebab saya yakin semua cikgu pun terangkan yang itu. So jom kita tengok apa yang ada dalam Form 5. Okay? Form 5. Sajak Sejadah Rindu. Saya bimbang yang ni sebab korang dah pulangkan buku teks Kita 4 kan. Jadi sepatutnya Komsas tu dia kena pegang lagi sepatutnya bagi saya lah sebab dia relevan lagi untuk exam
Okay, sajak sejarah rindu tentang seorang pelaku yang pendosa yang dah insaf. Okay, dah lama tak sentuh sejadah rindu. Dah lama tak buat. Okay. Alright. Sajak erti hidup bererti. Ini tentang nasib ibu tua. Okay, orang tua yang ditinggalkan di rumah orang-orang tua oleh anak dia sendiri. Okay. Alright. Kemudian, yang ni dah keluar dalam, saya tunjukkan Yang ni dah keluar dalam repeat paper. Okay, ni dah keluar dalam repeat paper. InsyaAllah sajak erti hidup bererti tidak akan keluar lagi lah. Yang boleh berulang balik adalah bahagian prosa tradisional sahaja. Sebab dia memang ada dua je kan, form 4 dan form 5. Yang tu boleh keluar tapi bahagian akan berbeza. Okay, saja lagi kemudian pesan lelaki kecil kepada sekalian gadis kampus. Yang ni adalah seorang ayah menulis sebuah sajak. Ini sebagai pesanan kepada anak dia. Dia minta jaga diri kat tempat orang. Alright. Okay, lagi sajak kuduk perang. Yang ni adalah tentang hang tuah dengan hang jebat. So kalau student saya pernah dengar saya cerita ni, memang saya siap berlakon lagi dalam ni. So ini best. Sangat-sangat best. But don't worry. Sajak kuduk perang ada juga negeri yang keluarkan. Okay. Even Selangor ada satu set tu dia keluarkan sajak kuduk perang. Okay, kalau siapa yang tak pernah dengar saya cerita, ataupun cikgu cerita secara spesifik, mungkin diorang tak faham dia apa. Alright, seterusnya. Seloka berbuat istana zaman dahulu keluar 2 tahun lepas dalam SPM. So, InsyaAllah tak keluar lagi lah. So ini tentang cara orang membina istana pada zaman dahulu yang tak ada teknologi tu. Diorang dikerah bekerja selama 7 bulan. Gurindang beberapa petua hidup. Yang ini ada. Negeri tak silap saya MISM keluarkan ataupun Negeri Sembilan keluarkan. Okay, Negeri Sembilan keluarkan, tak silap saya. So, ini dia. Join seminar insyaAllah kita orang akan ulang balik apa yang penting. Alright. So, nak tambah apa-apa tak panel kita untuk bahagian puisi? Ada? Ada yang tanya tadi, kalau dah keluar dalam trial setiap negeri, ada kemungkinan ke keluar SPM? Agak-agaknya. Okay. Soalan yang baik actually. So, kalau awak tengok first, kalau dari segi analisis, memang kita akan tengok dari segi itulah. Okay, sebab setiap negeri ada penggubal dia. Tetapi ada beberapa buah negeri yang sentiasa menjadi ikutan rapat. Contohnya kita ada negeri Kedah. Kita ada negeri Terengganu, Kelantan. Yang itu 3 buah negeri itu akan sentiasa di-refer. Tak tahulah mungkin penggubal dia dalam kalangan 3 negeri ni kot. Perak juga mungkin betul. Perak boleh juga. fokus dekat Terengganu dengan Kelantan. Soalan dia power. Mungkinlah sebagai latihan untuk memantapkan. Betul. Kita utamanya pada bahagian novel. Biasanya diorang kenalah. Okay. Cuma Miss, tahun sedikit lepas penambahan Miss. Okay, boleh. Okey, tadi ada student tanya berkenaan dengan soalan kebat, berkenaan dengan soalan nombor 3 lah. Student tanya, boleh ke isi tersirat kita ambil untuk soalan kebat tu? Maknanya isi soalan kebat kita ambil daripada isi yang ada dalam teks. Kita tak fikir sendiri. Boleh ke? Untuk soalan kebat? Ya. Ini untuk soalan puisi ke, soalan cerpen ke, soalan apa? Soalan yang seangkatan dengan tu, antologi semua tu. Soalan nombor 3 selalu. Okey, sebab dia just tanya pada pendapat anda. So, dia tak ada masalah pun. Dia yang tak boleh adalah pada bahagian rumusan saja. Tetapi macam yang saya kata, dia penting untuk awak menunjukkan bahawa ni awak ni ada skill juga. Jadi elakkan. Kalau awak tanya saya, elakkan. Saya tak kata salah. Elakkan. Okey, awak ambil lah daripada petikan kalau awak dah tak mampu berfikir. Itu je. Fikir dulu apa yang mampu sebab dia kebat kan. Okey. Biasanya awak tak boleh dalam rumusan saya. Tapi dalam ni tak ada masalah. Sebab dia tak bagi tahu ayat penuh. Awak kena teka sendiri. Itulah prosa. Jadi yes. Okey. Alright. So jom kita tengok sekejap soalan seterusnya. Okey. So yang ini yes, yang ni yang paling kritikal saya rasa puisi lah. Awak kena ingat banyak benda Alright. Miss, betul ke soalan SPM dah siap? Soalan SPM dah lama lah siap. Dia mesti ada siap awal lah. Dah ada dah. Dah ada Dah ya. Tapi janganlah pergi cari pula kat mana buang masa back on study Okay, soalan 3 adalah soalan pengetahuan dan kemahiran bahasa. So ini adalah tentang pengetahuan dalam bahasa awak lah, of course, tata bahasa dan sebagainya Alright. So jom kita tengok jap. Awak akan jumpa 5 bahagian pada bahagian ini, 5 pecahan. Yang pertama adalah bina ayat. Nak fikir nama watak untuk ayat tu pun dah sampai 100 tahun. Dik, tak payah pakai Ali, Abu, Acong cukup, Raju dah cukup dah. Okay, saya, kami, mereka. Sintaksis ada 7 pecahan. Ejaan imbuhan ini pun kadang-kadang atas nasib dunia istilah tata bahasa, peribahasa Alright. So jom tengok jap. Okay, so ini. Bina ayat. Okay, bina ayat ada 6 of course, ingat. Tapi kalau dibagi 3 sekalipun awak kena bina 6 ayat. Awak mesti kena bina 6 ayat. So kalau awak tanya saya, Miss, panjang mana bina ayat? Okay, panjang mana bina ayat? Panjang bina ayat awak yang paling selesa adalah 6 hingga 12 patah perkataan. 6 hingga 12 patah perkataan. Awak nak lebih pada itu tak ada masalah. Tapi dengan syarat dia mesti gramatis. Jangan sampai 2 kata hubung, 3 kata hubung tak nak.
Dah nampak putus nafas. Kesian pemeriksa nanti ya. Itu dia. Tapi ada benda yang saya nak tekankan dalam ini ialah okey, ayat jangan terlalu melirik dan panjang. Okey, ini bukan skirt nak kahwin, Dik. Lagi cukup sekadar 6 hingga 12 dan ayat kena logik. Ayat kena logik dan ikut tata bahasa yang betul. Maksud logik, ingat. Ada seorang student saya ni mengadu, Miss, saya tak dapat markah, Miss. Dia bukan untuk SPM, ini exam biasa je. Memanglah, dia buat perkataan memburu. So, dia buat, ayah saya memburu seekor alien pada malam tadi. Memang tak dapat markah lah, Dia memang kena logik. Tak logik. Iya, kena Dia logik. maksud dah betul tapi ayat tak logik. Yes. Ya. Dia kena ada logik, kena ada kesantunan. Jangan tiba-tiba ayah saya minum ketum, tak boleh. Jangan minum macam tu, jangan. Dia mesti logik. Okay. Semalam saya ada buat latihan dengan student, saja dia bosan kot, dia kurang kasih sayang, dia buat. Pada hari Minggu yang lepas, saya minum ketum untuk menenangkan fikiran. Ya Rabbi. Okay, tak boleh. Walaupun tata bahasa betul, tapi dia tak ada kesantunan. Jadi tak boleh. Behave. So itu binayat. Okay, binayat should be okay lah. Tak ada masalah. Okay, sintaksis cuba tengok. Highlight bahagian mana yang awak masih lemah. Okay. Kalau semua ni checklist semua cantik, okay. Tak ada masalah. Okay, pertama jenis-jenis ayat. Okay, jenis-jenis ayat. Kedua, yang ni tahun 2017 tak akhir keluar. Subjek dan predikat. Okay, subjek dan predikat. Kita ada pola ayat dasar FN, FNF, K, FNFS, FNFA tu. Okay. Ayat biasa, ayat songsang. Okay, ayat biasa, ayat songsang. Ayat majmuk dan ayat tunggal. Okay, awak check. Okay, ayat aktif dan ayat pasif. Yang dah keluar last year. Okay. Cakap ajuk dan cakap pindah. Cakap ajuk dan cakap pindah. Alright, okay. Awak sendiri tahu mana kelemahan awak. Okay, macam Hanis kata, cakap ajuk, cakap pindah, lemah. Okay, tapi tolong kecilkan skop, insya-Allah lah. Saya rasa mengikut record kan, mengikut record trial. Yang paling banyak ditanya adalah cakap ajuk, cakap pindah dengan jenis-jenis ayat. Jenis-jenis ayat perintah. Okay, jadi awak fokuskan itu. Yang lain pun kena tahu jugalah skill. Okay, so itu dia. Pola ayat susah. Okay, ada. Jom beri. Cikgu-cikgu ni akan bantu awak untuk seminar nanti. Seminar Alright. nanti akan dibongkarkan. Okay. So soalan 3C ni apa? Mencari kesalahan. Dahlah tu cari kesalahan orang ya. Kita mencari kesalahan ejaan dan imbuhan. Okay. So inilah dia. Kita akan membawa ke jalan yang benar. Alright. So macam manakah bentuk soalan pada bahagian C tu? Dia macam ni lah. Right. So dia akan bagi awak cari kesalahan. Highlightkan something. Tapi ingat, cara awak tulis juga sangat-sangat penting. Contohnya tulis mendukung, tukar kepada mendukung. Wajib tulis yang salah kepada yang betul. Ada orang lebih selamat dia buat salah apa, betul apa. Dia tulis. Boleh juga, tak ada masalah. Right? Kena tulis yang betul dengan salah. Salah dengan betul. Okay, so ini dia, should be okay. Tak ada masalah sangatlah imbuhan. Ingat kesalahan imbuhan, hanya tukar imbuhan saja. Kata dasar jangan tukar. Kata dasar tidak akan berubah. Okay? Jadi faham apa yang dia nak. Kesalahan ejaan pula dia terdiri daripada 4. Sama ada simbol, okay? Sama ada huruf yang salah, ataupun mungkin kata nama am, kata nama khas dan juga ayat majmuk tunggal. Okay, kata majmuk tunggal, kata majmuk mantap dan kata majmuk tak mantap. Jarak tak jarak. Dia ada 4 perkara saja dekat dalam ejaan. Alright? Okay. So untuk istilah pula. Okay, istilah awak memang wajib tukar perkataan terus dengan perkataan yang hampir sama bunyi ke, hampir makna ke sama dia, okay? Jadi yang itu, yes, kena tukar. Kena ada berlaku pertukaran. Istilah ni adalah perkataan yang kurang tepat dengan situasi. Okay, kurang tepat. Contohnya saya kata, tekak saya lapar. Okay, lapar lawan dia apa? Dahaga. Betul lah. Jadi yes, tekak saya dahaga. Lapar dengan dahaga, dia ni sesuai. Dia sesuai. Tapi maksud dia berbeza. Macam tu. Intensif, insentif, dia akan bermain macam tu lah. Seminar All Out SPM berdurasi 209 jam yang meliputi setiap topik dalam setiap subjek beserta strategi untuk menjawab each and every single paper yang ada. Bermula 17 Disember, jumpa kami. Alright, okay. Sekejap tengok soalan. Miss, kalau guna highlight kat soalan boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah, tapi asalkan sistem dia betul lah. Yang salah, yang betul. Tak ada masalah pun. Dia awak nak, tapi elakkanlah tulis pen merah. Janganlah, highlight tak apa. So, itu dia. Okey. So kita akan pergi kepada yang seterusnya. Ada nak tambah apa-apa tak? 3A, B, C, D? Sikit.
Sedikit Ada. saya tambah. Okey, dari tadi saya tengok banyak orang tengah pening nak buat kotak ke tak nak. Okey, pandangan saya, yang pertama, selama ni awak buat kotak hanyalah sebagai latihan dan pemahaman awak. Awak sendiri tadi yang cakap saya tak cukup masa lah Miss nak buat semua. So kenapa awak perlu bazirkan masa awak dengan buat kotak? Sebab sebenarnya kotak tu tak ada markah pun. Kaedah yang paling senang, guna anak panah pun boleh. Tapi terpulang, kami tak ada paksaan dan kami pun tak ada galakan untuk mana-mana. Tapi sebenarnya lebih elok kalau awak tak membazir masa buat perkara yang tak perlu. Okey? Betul. Terus buat je. Mana yang salah kan senang nak cari kesalahan orang kan senang. Macam tu lah. Jumpa je kesalahan dalam ayat, keluarkan terus. Keluarkan kesalahan dia. Betul kan? Itu dia dah cukup dah. Sebab dia tak cakap mewajibkan awak untuk buat kotak. Ada satu soalan. Okay? Miss, saya masih lemah nak kenal pasti antara kesalahan istilah dan kesalahan tata bahasa. Ini pun sama dalam seminar kat kami tunjukkan. Tapi saya beritahu maksud general. Alright. Kalau saya kata kesalahan istilah, perkataan ini tidak sesuai dengan situasi. Macam saya kata tadi lah. Right? Contohnya tiba-tiba saya kata kapal terbang berlabuh. Tak boleh. Kapal terbang mendarat. Berlabuh dengan mendarat sama lebih kurang. Stop maksud dia. Tetapi untuk dua kenderaan yang berbeza. Contoh. Right? So itu adalah kesalahan istilah. Awak kena tukar terus perkataan dia. Macam charge kepada charge. Contoh yang semalam kita ada buat latihan. Okay, yang keduanya. Yang kedua adalah kesalahan tata bahasa. Tata bahasa ni besar ni. Mungkin kesalahan penggolongan kata. Kata sendi nama, kata nama, kata ganti nama, kata pemberi, kata bantu. Okay, apa lagi mungkin juga kesalahan struktur ayat pasif, ayat aktif tu. Okay, contoh apa lagi, penanda wacana. Itu adalah kesalahan tata bahasa. Apa saja yang berkaitan dengan grammar. Alright, kata hubung betul. Right? So itu adalah kesalahan tata bahasa. Tata bahasa ni luas sikit lah skop dia. Contoh kepada, okay, daripada, contoh. Alright, so itu 3E. Tengok soalan yang terakhir ialah soalan novel. Soalan novel ini, okay, lain zone, lain novel dia. So awak ada 4, okay, kita ada, senang kata setiap negeri akan ada satu daripada form 4, satu daripada form 5 lah. Alright, so tengok je soalan novel. Soalan yang keempat, novel susah, don't worry. Dan seminar saya akan keluarkan setiap satu, saya akan buat formula. Saya ada formula yang senang dan cikgu lain pun confirm, okay, akan boleh guide awak ini. Merupakan bahagian novel, merangkumi sebuah novel daripada tingkatan 4 dan sebuah novel daripada tingkatan 5. Miss, tak apa tak kalau saya tak baca tingkatan 4? Tak boleh, Dik. Sebab satu soalan tu mesti daripada tingkatan 4. Yang lagi satu dia nak dua novel. Tak percaya? Sekejap saya tunjukkan soalan. Kadang-kadang dia suruh bandingkan watak novel tingkatan 4 dengan tingkatan 5. Betul. Nah, nampak tak? Dia macam soalan yang pertama, soalan kedua kan. Yang soalan kedua dia kata 2. Soalan pertama dia kata 1. 1 memang selamat lah, Dik. Pakailah mana yang awak selesa. Tapi soalan yang kedua ni boleh ditanya 2. Okey. Jadi awak tengoklah skop-skop dia. Jadi soalan dia, dua soalan iaitu soalan aspek kajian Komsas. Aspek kajian Komsas ni apa? Skop kajian kita lah. Tema persoalan watak, perwatakan nilai, pengajaran data tempat, data masa, data masyarakat, binaan plot, teknik plot, gaya bahasa. Gaya bahasa tak akan tanyalah. Right? So itu dia akan tanya satu. Right? Okey. So tengok yang kedua. Soalan kibat. Soalan kibat dia pun, dia akan minta awak pilih satu peristiwa. Okay, dan awak nyatakan sebab awak. Contohnya dia minta peristiwa yang menyentuh hati awak. Awak akan pilih satu peristiwa yang menyentuh hati awak dan awak bagi reason. Kenapa awak kata peristiwa itu menyentuh hati awak? Dia akan macam tu. Itu adalah kibat dia. Why? Dia nak tahu kenapa awak sedih. Kenapa awak rasa peristiwa itu memberi kesan. Okay? Alright, so yang ini. Right? Okay, so ini adalah bahagian kibat. Okay, ini should be okay lah. Okay, terdapat satu soalan yang melibatkan sebuah novel yang macam saya kata. Right? Manakala satu soalan lagi akan melibatkan 2 buah novel. Oleh itu, calon hendaklah menguasai kedua-dua buah novel mengikut zon masing-masing dengan baik. Right? Okay. 4 huraian, 4 isi ke? Okay, soalan yang baik. Okay, sekejap Soalan yang sangat-sangat bagus. Okay, sebenarnya macam ni. Biasanya, ada yang soalan yang dia minta, contohnya dia minta 2 nilai kasih sayang ataupun 2 peristiwa yang membuktikan nilai kasih sayang. Yang itu yes. Tapi bagi yang kita tak dapat, dia nak berapa? Contohnya dia kata huraikan saja. Huraikan saja 2 buah novel tu dia minta something. So apa yang perlu saya bagi tahu awak ialah biasanya kita perlukan 2 perkara. Faham tak? 2 perkara tu maksudnya kalau diminta 1 peristiwa bagi 2 contoh. Kalau diminta 2 contoh bagi 1 peristiwa. Setiap satu. Boleh faham tak? Biasanya dia adalah tentang 2 perkara. 2 perkara. Ingat, novel ni adalah tentang 2 perkara. Kalau diminta 1 buah novel akan ada 2 item. Kalau diminta 2 buah novel akan ada 1 item untuk setiap satu. Dia begitu. Dia tak akan lebih daripada 2 item. So ingat untuk novel, ingat 2 perkara. Ingat tu je. Right?
Okay, nak tambah apa-apa tak? Sesyuhada dengan sefatah? Tak ada apa-apa. Okey. Okey, Tak ada apa-apa? tadi ada yang bercakap berkenaan dengan saya kagum dengan soalan student, jauh betul dia fikir. Dia kata kalau dalam soalan tu ada typo macam mana Miss soalan bahasa tu? Oh, Kita nak kena betulkan sampai 3 ke? Okey, dia macam ni tau. Dalam SPM nanti kertas tu akan ditapis banyak kali. Jadi awak jangan risau. Kalau ada typo pun dalam tu nanti ketua pengawas kat depan akan cakap akan ada errata dekat situ, ada error. So dia akan bagi tahulah. atau cara yang paling senang kan, korang perasan ada 3 kesalahan tata bahasa kan, dan korang confident itu ada 3 kesalahan ni semua salah. Korang buat sawan kat bawah tu macam tu. Salah macam tu. Lagi satu Miss, apa nama yang novel tu kan dia ikut zone kan. Lepas tu katanya ada yang sejenis kaum nomad berpindah negeri. Jadi nak belajar novel yang mana? Soalan yang sangat bagus. Awak kena ingat balik soalan dia. Sekejap saya keluarkan soalan, saya tunjukkan soalan dia kat depan. Okey, saya bagi contoh soalan dia. Jangan takut untuk bahagian ini. Okey, soalan ini. Pemeriksa kertas wajib tahu semua zone. Sekejap Alright, sebentar. Okey, saya tunjukkan soalan dia. Lusuh. Alright. Tengok soalan dia. Okey. Soalan dia berbunyi begini. Berdasarkan sebuah novel yang telah anda pelajari. Dia tak kata mengikut zon anda. Tidak. Walaupun awak duduk dekat Terengganu, awak rasa nak jawab soalan Sarawak, go ahead, tak ada masalah. Tapi awak nyatakan, novel pilihan saya ialah Lieutenant Adnan Wirabangsa karya Abdul Latif Talib. Itu yang paling penting. Ayat pertama menggambarkan apakah pilihan awak. Tak ada masalah. Tapi rajin pula awak nak baca soalan negeri lain. Betul tak? Gitu je ya. Boleh, tak ada masalah. Ada seorang student ni, dia repeat paper. Dia tanya saya, Miss, to be honest, yang mana paling senang nak faham? Jadi saya bagi tahu 2 novel, Form 4 dan Form 5 dekat satu zone tu. Jadi baca yang tu je untuk jawab. Sebab dia kata dia tak ada masa, sebab dia bekerja. Jadi yes, tak ada masalah asalkan awak bagi tahu novel apa kajian awak. Alright? Okay. Form 4 apa yang senang? Macam saya suka Lieutenant Adnan, saya suka. Betul. Sebab dia adalah tentang sejarah. Dia tentang sejarah yang mana lebih kurang je dengan saya. Awak tahu, contohnya Jepun menyerah kalah pada 1945. Memang ada dalam tu. Dia ada cerita kan. Okay, tempat kelahiran Lieutenant Adnan. So yes, itu yang paling senang. Okay, so jom kita pergi kepada checklist. Okay, jom kita tengok jap senarai semak kita. Okay, ni bukan senarai semak. Ni senarai semak ya. Okay, so tengok jap. Okay. Alright. Sudah dah yang mana awak dah fokus, mana yang belum. Tidak ni susah, tidak ni tak susah lah. Okay. Alright, so jom tengok jap. Kertas 1 karangan bahan rangsangan. Boleh ingat? Okay. Dah settle kan? Okay. Bahan rangsangan dah settle. Okay, karangan umum. Karangan umum okay. Kita ada 5 soalan tu. Okay, karangan umum. Okay, karangan umum pun dah settle. Kita dah terangkan tadi. InsyaAllah dengan lebih detail nanti dalam seminar lah. Okay, dalam kertas 2. Ingat kertas 2 yang pertama ini kita ada apa? Kertas 2 kita ada rumusan. Okay, rumusan pun sama. Dalam seminar nanti kita akan bagi banyak latihan lah. Right? Okay, rumusan. Rumusan ini masalah student adalah satu. Masalah dia adalah tak pandai cari isi. Itu adalah yang paling utama kan. So sebenarnya ada cara nak cari isi sebenarnya. Alright. So soalan 2 tengok jap pemahaman petikan. Maaf nak tanya. Rumusan tu buat 4 perenggan ke? Okey, soalan yang baik. Lupa dah nak cakap pasal pemerengganan. Okey. Satu benda yang pasti, markah hanya ada untuk markah isi dengan bahasa saja, betul? Isi 20, bahasa 10. Dia tak ada tentang format. Format tidak ada markah. So bermaksud even awak nak buat 1 perenggan pun boleh. 3 perenggan boleh, 10 perenggan boleh. Okay, tapi itu dramatik lah, of course lah. Okay, jadi maksudnya apa? Maksudnya di sini ialah buat apa yang, senang kata, awak buat apa yang awak belajar dengan cikgu awak lah. Okay, kenapa buat 4 perenggan? Buat perenggan ni bukan sebab wajib 4 perenggan. Okay, buat perenggan ini untuk selesakan mata si pemeriksa. Betul. Dia kena happy tau. Bahasa ni, kalau baca banyak sehari, boleh gila tau. Kalau awak ini, kertas awak ini adalah kertas soalan student yang ke-1000, awak rasa mata ni tak juling. Pula tu gaduh dengan husband dekat rumah. Yes, dia tentang emosi dia. Tak boleh. Kau macam matematik, memang jawapan dia macam tu. Bahasa tak. Bahasa kan ada lingguk dia. So yes. Kadang-kadang gaya bahasa kita dengan pemeriksa tak sama. Kadang-kadang dia suka seseorang yang menulis seperti dia. Mungkin. Alright. Okay. Dalam isi surat boleh keguna penanda wacana. Tadi kita dah ceritakan tu. Tapi tak apa, dalam seminar kita akan ulang balik. Ya. Okay. Prosa moden, ingat prosa moden. Okay. Kadu ayam dan raja tik. Kalau awak dah settle. Jaket kulit kejar dari Istanbul. Munshi. Berkhidmat untuk negara. Bukan gila.
hipertensi, gerhana manusia, cinta amat mutawakkil. So checklist ini mungkin saya akan masukkan dalam Instagram ataupun mungkin dalam grup Telegram ke apa, nanti saya akan masukkan untuk awak print dan awak tanda mana yang awak dah ready, mana yang belum. Okay. Alright. Okay, seterusnya yang ini prosa klasik ada 2 sahaja, okey. Tetapi yang ini kalau student saya kata tak khatam lagi, memang saya marah lah. Okey, sebab yang ni semuanya student saya siap boleh hafal lagi. Student saya siap boleh hafal lagi peristiwa apa yang berlaku, ayat dia pun. Alright, so ini dia. Okey, dan puisi cek balik kita ada 12 total. Yang ni adalah antara yang kritikal untuk kita ingat sebab satu bahasa kita susah nak faham. Kedua adalah sebab dia banyak. Right? Okey, so kita ada aku membaca lagi ni semua saya dah letakkan tadi. Okey, alright. Nanti saya akan share. Dan soalan 3 kita ada bina ayat, check kalau yang ni awak sentiasa dapat 6 markah dan bagus, kekalkan macam tu. Right? Okay, sintaksis ada 7. Okay. Kemudian ejaan, imbuhan, istilah tata bahasa. Ini usually bergantung kepada nasib. Sometimes Sedikit awak selit je, faham. Miss. Boleh? Okay, student tanyalah. Saya lemah lah bahagian sistem bahasa dan pengetahuan dia. Okey, macam ni lah. Dalam pengalaman saya, bila awak lemah bahagian ni, jangan rasa malas nak buat banyak latihan. Lebih banyak latihan, lebih banyak exposure, lebih banyak pendedahan dan lebih banyak jenis soalan yang awak akan jumpa. So dekat situ akan mantapkan lagi awak punya latihan. Percaya pada satu perkataan ni, satu ayat ni, practice makes perfect. Percayalah, awak akan dapat skor nanti, cemerlang. Betul. Okey, ada soalan yang baik juga tadi. Sekejap saya baca mana soalan SPM sama kan satu Malaysia? Sama sayang. Dia mesti sama. Confirm akan sama. Dan lagi awak ada tahun terakhir. Confirm sama. Dia takkan tiba-tiba ubah this year. Tak ada. Okay, novel tingkatan 4 yang tingkatan 5. Ingat aspek kajian komunikasi awak kena kuasai. Alright. Dan apa lagi tambahan je. Tadi saya ada benda yang saya nak cakap kan. Kalau alright. Should be okay lah. Should be okay. So, saya nak buat pesanan penaja. Boleh. Okay, tadi banyak sangat soalan tanya berkenaan dengan seminar kan. Okay, untuk pengetahuan semua, pada 10 hari bulan 12 2020, MC Plus akan release untuk awak buat pembayaran dan rate harga untuk seminar. Apa-apa keep up to date dengan Instagram MC Plus, jangan tanya kami, jangan tanya mana-mana Twitter, terus upgrade terus update kepada MC Plus punya laman web ya ataupun Instagram 10/12 2020. Tolong take note Dan seminar tu akan berlangsung pada 17 hari bulan 12 sehingga 17 hari bulan 1. Okey, itu yang pertama. Tadi ada yang tanya, kami ni seminar Form 5 ni hanya berfokuskan kepada format KBSM saja ya. KSSM kita akan fokus pada tahun yang akan datang. Alright. Okey. Tadi ada soalan student. Student tanya, ini soalan bagus Sorry saya memasa sikit. Bahagian mana yang kita kena score untuk dapat markah yang baik? Karangan, tak ada benda lain. So daripada hari ni awak banyakkan baca karangan, contoh karangan cemerlang. Ada banyaklah dekat blog-blog cikgu cemerlang, banyak sebenarnya So satu kelebihan kalau awak mantap dalam karangan, automatik tata bahasa awak akan baik. Dia automatik, dia datang in package. Kalau dah biasa penggunaan bahasa yang sangat gramatis, penggunaan banyak peribahasa, automatik awak akan power bahagian-bahagian yang bahagian ketiga tadi yang saya katakan dalam kertas 2. Alright? Okay. Jadi saya harap itu sahaja perkongsian. Lagipun kita dah ambil masa ni. Sesyuhada ada nak sampaikan pesanan ke, kasih sayang ke apa ke, tanda mata ke? Okey. So far tak ada apa-apa. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam seminar SPM yang mana kami akan huraikan satu persatu dengan lebih details. Dan pesanan saya cuma satu, ingatlah. Jika matahari menyinari bumi, tapi kamu semua yang menyinari diri kamu sendiri. Kamu yang menentukan kecemerlangan kamu pada masa hadapan. Itu sahaja daripada saya. Torchlight ada kan? Pakailah cerahkan diri sendiri ya. Okey, so Fatah? Saya tak ada apa-apa, cuma saya nak cakap percaya pada diri sendiri. Bahasa Melayu tu adalah bahasa kita, bahasa ibunda kita. Percaya dan jangan anak tirikan bahasa Melayu dengan subjek-subjek lain Make sure score dulu baru awak jaga subjek-subjek lain. Itu yang paling penting. Terima kasih. Okay. Betul. Biar orang ketawa kat kita kalau kita tersalah grammar dalam bahasa Inggeris, tapi jangan sampai orang ketawa kat kita sebab kita salah tata bahasa dalam bahasa sendiri. Right? Jadi di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Okay? Alright. So terima kasih Daun Keladi. So insyaAllah kita orang bertiga akan ada untuk seminar SPM awak dan ada beberapa orang cikgu yang lain lagi. Jangan lupa stay tune dengan Maths Clinic Plus sebab saya yakin walaupun habis seminar kita nanti pun akan ada banyak surprise lah. Maths Clinic Plus ni memang banyak sangat elemen of surprise. Okay? Jadi betul. I love you all. Okay, we love you all. Jaga diri baik-baik.
Nanti saya akan kongsikan yang last ni nanti. Okay? Bye-bye. Assalamualaikum. Terima kasih Okey, semua. bye semua. Assalamualaikum. Okay, bye. Bye-bye. Jumpa lagi.